Kalau boleh kita rakamkan penghargaan pada malam ini, kita ucap tahniah kepada seorang artis ni, saudara Muhammad Alif bin Muhammad Sattar. Alif Sattar, dia telah gerakkan satu kempen program untuk anak muda, dia panggil Geng Subuh Macam Jumaat. Hashtagnya ada. Tuan-tuan boleh tengok. Bagus. Dia ajar orang dalam Instagram ke TikTok ke apa, dia ajar orang datang sembahyang subuh. Orang esok, jom bersama saya sembahyang subuh di masjid saya. Dia rotate lah masjid. Datang, budak-budak muda ni datang. Sembahyang subuh. Lepas sembahyang subuh, ajak jogging pula lagi. Jadi saya ingat manfaat. Dan kita dengar dia ada kemalangan sehari dua ni, kita moga sihat lah mudah-mudahan. Kalau... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. Ya Allah, kami mohon padamu kefahaman para nabi, daya hafalan para rasul dan ilhamnya para malaikat muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Ya Allah, kayakan kami dengan ilmu-Mu, hiasilah kami dengan kelembutan, muliakan kami dengan takwa dan cantikkan kami dengan sihat wal afiat. Terima kasih yang berusaha Tuan Pengacara Majlis, yang saya hormati Tuan Nazir, para pegawai, ahli jawatan kuasa dan barisan sukarelawan Masjid Al-Ubudiyah Seksyen 19 Shah Alam, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, moga sekaliannya sejahtera dalam melimpahan rahmah dan barakah. Saya dahului dengan penyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan malam ini sempena penganjuran Karnival Cinta Masjid 2024. Dan saya merasa tersanjung dapat diberi peluang bertatap muka dan seterusnya menyampaikan satu tajuk yang telah diminta oleh pihak masjid, iaitu syoknya ke masjid. Kami mengucapkan terima kasih kepada para jemaah hadirin hadirat yang sudi berkumpul pada malam ini. Dalam keadaan pada malam ini di Shah Alam sebenarnya penuh dengan aktiviti ceramah pada malam ini. Dan ceramah-ceramah pula diisi oleh barisan cendekiawan dan agamawan-agamawan yang jauh lebih tersohor. Yang kalau nak dibandingkan saya, ibarat kail panjang sejengkal, ibarat kain pendek sehasta, sekadar busuk je di tepi gunung, sekadar rehal je menjunjung kitab. Terima kasih banyaklah sudi datang pada malam ini. Tajuk kita malam ini, syoknya ke masjid. Bagi sebahagian daripada pencela maya dan pengkritik netizen Konoha, perkataan syok ni bagi mereka macam tak sesuai. Tetapi ni kita nak sekolahkan mereka pada malam ini. Syok ni bukan bahasa kita. Syok ni bahasa Arab. Syauq. Apa makna syauq? Rindu. Syauq, rindu. Ada beberapa contoh ungkapan yang sering digunakan kalau dalam bahasa Arab. Ashtaqu ilaik. Saya merindukanmu. Ana mushtaqun lak. Saya sedang rindu kepada kamu. Syauqi ilaika kabir. Rinduku padamu sangat besar. Ini bahasa Arab, bukan syok. Mabuk syok. Itu tak syauq.
Dalam tasawuf pun ada makam syauq. Sebab itu bahasa Arab ni indah. Shin, waw, qaf, syauq. Maknanya rindu. Shin, waw, kaf. Syauq. Maknanya duri. Kaf dengan qaf hampir bunyinya. Tetapi rindu dan duri dia hanya berbeza satu huruf. Tetapi maknanya menurut orang Arab, rindu tu sama seperti duri. Yang boleh membuatkan hati tertusuk. Boleh menyebabkan hati jadi sakit. Macam saya percaya dalam masjid kita malam ni ada tuan-tuan yang mungkin namanya Ahmad Syauqi. Syauqi itu syok. Apa masalahnya? Syauqi, kerinduanku. Ahmad Syauqi ni kalau ikut nama punjangga Arab dari Mesir. Dia ni Amirul Syu'ara, Raja Punjangga Arab. Hebatlah Ahmad Syauqi ni, lain tahunlah kita cerita kehebatan Ahmad Syauqi. Alhamdulillah pada malam ini kita berada pada hari terakhir tahun 2023. Beberapa jam lagi kita akan memasuki tahun ke-2024 mengikut perhitungan tahun Common Era dan juga Anno Domini ataupun AD. Kita juga akan bertemu tahun ke-24 dalam kiraan milenium yang ketiga, iaitu 1000 tahun yang ketiga, bermula kiraannya 1 Januari 2001, berakhir pada 31 Disember tahun 3000. Dan kita akan memasuki tahun ke-24 dalam abad ke-21. Maka memasuki tahun baru Masihi 2024 ini, sewajarnya kita sama-samalah memasang azam baru. Apakah azamnya? Nak melakukan anjakan ataupun transformasi terbaik dalam kehidupan kita. Kita nak transform. Apa makna transform? Transform ni dua perkataan. Trans dan form. Trans ni maknanya melintas daripada satu sisi across ataupun kita nak melampau beyond sesuatu. Itu dipanggil trans. Kalau form ni maknanya bentuk. Jadi kalau kita gabungkan trans dan form, kita nak mengubah, kita nak mengalih, kita nak membetulkan rupa, bentuk, sifat ataupun fungsi kita daripada satu keadaan pada keadaan yang lain. Dalam bahasa mudah, daripada yang kurang baik kepada yang lebih baik. Contoh tahun ni badan kita agak berisi, gemuk misalnya. Kita target 2024 kurus. Itu transform. Ataupun kita sekarang belajar mungkin ada degree, tapi kita tahun depan kita cadang nak buat postgrad. Azam kita nak up lagi, nak buat master ataupun PhD. Ataupun kita sekarang Quran tak banyak hafal. Jadi tahun depan berniat nak banyakkan lagi hafalan Quran. Dan dalam konteks bicara kita malam ni, mungkin selama ni kita hanya semayang solat di rumah. Kita nak transform untuk menjadikan satu tabiat solat di masjid. Tetapi tuan-tuan, apa hukum asas untuk transformasi? Kita nak berubah ini, apa hukum paling asas? Asasnya adalah kena mula daripada firman Allah, surah Ar-Ra'du ayat yang ke-11. Allah Ta'ala menyebut, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Aku tak akan ubah nasib seseorang selagi mereka tak ubah diri mereka sendiri. Itu Tuhan dah nyatakan. Kalau dia tak sanggup nak berubah, jangan mimpi aku tolong. Contoh orang berazam nak berhenti tak rokok. La ilaha illallah. Ada beberapa jam lagi dalam otak rokok itu ada 14 batang lagi. Dia tak berapa nak sebenarnya. Tapi berdoa menangis-nangis. Ya Allah, depan Kaabah berhenti kalau serokok. Beli juga lagi. Jadi dia tak akan berubah. Maka nak berubah jadi baik, pilihan itu di tangan kita. Ayo kita berubah. Jangan jadi manusia usang. Orang ke muka, dia ke belakang. Hanyut mengenang masa yang hilang. Perubahan zaman tidak dia pandang. Pergantian musim tidak ditimbang. Orang begini hati sempit, akal tak berkembang. Mari jadi manusia bijaksana. Memegang tali, memegang timba. Miliki ekonomi, cipta budaya. Jadi tuan di negara merdeka ini. Tapi semuanya kita kena berubah. Jangan mengharapkan keajaiban. Sebab itu kata Albert Einstein, orang tanya kepada dia, wahai doktor, siapa orang gila dalam dunia? Orang gila ni kata dia adalah orang yang nak buat perubahan masa depan. Tapi tindakannya tak berbeza dengan apa yang dia buat pada hari semalam. We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them, kata Einstein. Sama macam pepatah Arab.
pepatah Arab kan ada mengatakan man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Siapa yang hari ini lebih elok pada hari semalam, ini orang untung. Kata pujangga Arab, orang beruntung, banyak untung. Tapi wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbun. Orang yang hari ini sama je macam semalam, ini orang kena tipu. Hari semalam dia semayang di rumah, hari ni semayang di rumah lagi, esok semayang di rumah lagi. Maghbun, dia ditipu. Tetapi wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Siapa yang hari ni lebih teruk pada semalam, ini orang kena laknat. Elok semalam semayang di masjid, hari ni jangan tak semayang langsung. Makin teruk daripada semalam. Sebab itu kata bijak pandai, kegagalan kita sebagai manusia mesti puncanya dua sebab. Pertama, orang yang hanya berazam, berfikir tapi tak pernah melakukan. Yang kedua, orang yang melakukan sesuatu tapi tak pernah berfikir. Those who thought and never did, and those who did but never thought. Dua jenis ni dia takkan berjaya. Sebab itu saya mengajak muslimin muslimat dan diri saya juga. Mari kita tanam azam. Tanam azam, datang ke masjid. Semayang jemaah. Mungkin berat bagi kita. Tetapi buat dulu selama 40 hari. Try dulu 40 hari. Percayalah selepas 40 hari akan kita rasa kemanisan melakukan sesuatu ibadah. Dan memang dalam satu hadis Nabi pernah sebut, kata Anas bin Malik, man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'atin yudrikut takbiratal ula kutiba lahu bara'atani. Bara'atun minan nari wa bara'atun minan nifaqi. Siapa yang semayang niat kerana Allah selama 40 hari secara berjamaah dan dia tidak tinggalkan takbiratul ihram pertama bersama imam, akan dituliskan baginya dua pelepasan. Pertama, pelepasan daripada neraka dan yang kedua, pelepasan daripada sifat munafik. Hadis ini hadis Imam At-Tirmizi dan Imam At-Tirmizi menilai hadis ini sebagai mauquf. Dan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dia mengatakan daif. Tetapi ulama melihat hadis ini ada banyak dia punya jalur periwayatan dia. Maka menunjukkan hadis ini ada asal usulnya. Artinya semayalah 40 hari. InsyaAllah tuan-tuan akan kekal istiqamah datang ke masjid. Soalan pada malam ni. Bila nak mula berubah ini? Kita apa-apa nak berubah jadi baik. Konsepnya mesti 3M. Apakah dia 3M? Pertama, mulakan daripada diri sendiri. Yang kedua, mulakan daripada yang kecil-kecil dulu. Yang ketiga, mulalah daripada sekarang. Sekarang tu pun lambat. 3 suku kata. Sekarang. Mulakan dari now. Now tu kan satu perkataan saja. Jadi kalau nak berubah jadi baik 2024, fikir diri sendiri dulu. Ini tidak. Dia duduk di kedai, di restoran, mamak mikir masalah umat, masalah Palestin. Engkau semain subuh pun tak. Oh, dia mikir ni kenapa ni tak baca doa kunut nazilah. Engkau kunut subuh tidak, la ilaha illallah, sibuk kunut nazilah. Tak boleh begitu. Mula pada diri kita dulu. Jangan fikir umat, fikir diri sendiri. Dah boleh istiqamah ibadah, barulah fikir hal besar-besar. Yang kedua, mula pada yang kecil-kecil. Datang masjid dulu. Ada orang terlampau fikir besar sangat isunya. Isu Ya'juj Ma'juj lah apa. Datang masjid dulu lah. Sibuk 2024 ni nak mengkaji Imam Mahdi. Imam masjid engkau tak nak berkawan. Imam Mahdi yang kau sibuk. Masjid ada berapa imam? Kawan dengan imam masjid dulu. Sibuk dengan Imam Mahdi datang pada mana bala ke kemarau ke itu ni. Tak usah sibuk lah. Datang masjid, semayang jemaah. Kalau mati pun mati dalam masjid. Dan mulakan daripada sekarang. Perubahan kecil akan membentuk perubahan besar. Jalan-jalan ke pasar pagi, naik bendi kereta loyang. Semencak kucing naik haji, banyak tikus yang semayang. Ini sindiran orang tua-tua dulu. Dia kalau kita kadang nak minta pemimpin tu rajin pergi masjid. Kalau rakyat pun malas, macam mana pemimpin nak pergi? Tapi kalau kucing dan tikus ni kan status sosial yang berbeza. Kucing bila dia tengok tikus, sejak dia tengok tikus ini naik haji, banyak kucing ni semayang akhirnya. Tu orang panggil alim kucing. Dia nak jaga, takkan bawah pada aku. Macam kita di ofis, kita ketua jabatan, anak buah pergi ke surau. Kita semayang bocor meja pejabat.
Jadi lama-lama kita tengok anak buah hari-hari semayang jemaah, kita malu. Jadi anak buah tu dulu kena pergi surau. Jangan duduk kantin mikir bila bos kita ni nak semayang jemaah. Engkau tu tak semayang jemaah. Engkau sibuk ke bos. Ayo hadirin hadirat. Kita ke masjid. Mulai hari esok lah. Mulai 2024. Apa sebab? Kerana ni saya sering sebut di mana-mana. Untuk kita nak mengukur masyarakat. Nak melihat kampung kita ada berkat ataupun tidak. Ukuran dia pada masjid je. Macam kita orang luar, saya orang luar datang ke Seksyen 19 ini. Lalu perumahan, Petronas, lalu kilang macam-macam. Macam mana kita nak ukur sini syiarnya kuat. Sini silaturahimnya kuat. Kita tengok masjid dia. Kalau masjid dia kereta penuh, orang datang, subuh ramai, kita boleh buat ukuran. Dan ini juga yang disebut oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Orang tanya kepada Umar, wahai tuan, apa indikator kampung ada berkat? Nombor satu kata dia, ente tengok masjid. Masjid kalau lebih cantik pada rumah orang, itu tanda pertama. Okeylah, kalau rumah orang memang masjid lebih cantik dari rumah orang, pun lagi indikator lain. Kedua, ente tengok dia punya semayang jemaah. Ramai ataupun tidak. Kalau semayang jemaah ramai, ente tengok yang ketiga, semayang subuhnya ramai ataupun tidak. Artinya, semua indikator masjid. Jadi kita kena datang masjid. Dan kita orang Islam syarat dengan kisah masjid. Cerita Isra' wal Mi'raj. Bulan 2 lagi kita cerita Isra' Mi'raj. Itu cerita perjalanan Nabi dari masjid ke masjid. Hijrahnya Nabi. Nombor satu yang Nabi buat, masjid. Sebab itu kita orang Islam dengan masjid macam ikan dengan air. Ikan kalau dia tak duduk dalam air, dia mati. Bukan sekadar mati, jadi ikan masin, ikan kering pula jadinya. Sama juga manusia orang Islam, kalau dia tak suka masjid, hati dia mati. Sebab itulah kehadiran ke masjid adalah tanda aras terhadap kekukuhan iman kita. Kita kalau nak, misalnya orang nak meminang anak perempuan kita, antara indikator nak ukur tahap iman dia adalah rajin ataupun tidak pergi ke masjid. Masjid ni dia punya tanda aras. Sebab itulah orang, kalau bukan jenis semayang masjid, dia bukan jenis orang semayang berjemaah, dia pergi mana-mana pun dia tak semayang berjemaah. Hatta pergi umrah pun. Dia pergi ke Mekah, bayar ribu riban, dia semayang kat bilik je. Buka lansir besar-besar, mengadap masjid. Ikut je speaker dalam hotel tu. Apa pesek? Bayar ribu, baik semayang di Shah Alam je. Pasal YouTube live ada kan semayang pada sana. Sebab apa dia tak nak? Orang boleh turun walaupun Allah malah nak turun. Orang ramai lah lift, turun sini lift, sana lift lagi 3-4 lift baru nak sampai. Dia bukan jenis orang semayang jemaah. Jadi dia akan cipta macam-macam alasan. Dia sanggup semayang dekat surau hotel tu je. Dia kata, tak apalah janji berjemaah. Ataupun ada yang turun semayang dekat pintu masuk Sopuah tu je. Elok masuk terus pergi kedai beli tudung. La ilaha illallah. Ni contoh. Kalau orang lelaki semayang Jumaat, dia buat macam Shah Alam. Pukul 12 baru turun. Semayang sebelah umur pati lah jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terbang burung pati. Nampak sangat semayang kat luar. Masjidil Haram mungkin lah orang ramai. Tapi kalau Masjid Nabawi, malah apa semayang? Hotel keliling tu je. Tak, dia semayang juga dekat tempat jual kapek tu. Dia malas masuk ke dalam. Apa sebab? Kerana dia memang jenis bukan orang semayang berjemaah. Dan orang kalau memang bukan jenis orang masjid, bukan jenis semayang jemaah di masjid, dia pergi holiday pun dia tak akan pergi masjid. Jamak sepanjang holiday. Tak boleh begitu tuan-tuan. Ni sekarang musim cuti sekolah. Ramai orang kongsi pergi holiday. Pergi Korea, pergi Hong Kong, pergi London dan macam-macam. Berapa orang yang share dia pergi masjid? Tak ada. Tak ramai. Mungkin ada. Tapi dia tak nak cerita. Dia luar negara ni, kalau orang tu ada cinta masjid. Sebab kita ni macam ikan dengan air. Kita orang Islam, masjid ni magnet kita. Kita pergi overseas pun, hati kita tercari-cari mana masjid. Dia minat K-pop. Okeylah, pergi Korea, pergi Seoul. Awak nak pakai baju panglima Korea ke, nak pergi ke mana-mana. Lah, tak ada masalah. Tapi masjid jangan tak pergi.
Apa di Korea tak ada masjid? Ada bapak besar masjid. The Seoul Central Mosque. Dekat Itaewon. Dekat dengan Hanamdong, Yongsan District. Besar punya masjid. Tak. Dia tak pergi juga. Pergi ke Hong Kong. Tak semayang masjid juga. Pada masjid di Hong Kong ada berapa banyak. Yang besar tu Jami'ah Mosque, Shelley Street. Dekat Mid-Levels, Hong Kong. Tak pergi juga. Pergi ke London. Tiap-tiap tahun pergi ke London. Tak pernah jejak London Central Mosque. Regent Park Mosque. Tak pernah pergi. Padahal tuan-tuan di London saja. Masjid ada 379 masjid. Tak campur multi-faith prayer room dekat seluruh borough. Borough ni daerah pentadbiran dalam kota London saja. Tak, semayanglah bucu katil ke hotel. Pergilah masjid. Tapi dia tak pergi sebab dia bukan jenis orang semayang. Di daerah pentadbiran London, dekat Tower Hamlet saja, ada 55 buah masjid. Tak campur multi-prayer room dekat East London Mosque, London Muslim Centre, Burdett Estate Mosque, dekat Bethnal Green North Community Focus. Banyak masjid ada. Dia tak pergi. Ada orang pergi holiday, pergi ke Paris. Teman-teman pergi Paris. Semayang di hotel juga, semayang subuh. Tak pergi ke masjid juga. Dia kata payah mencari masjid. Dia tu pedah, payah. Paris lah banyak masjidnya. Pemain bola Perancis tu Islam saja dalam tu. Kalau di Paris, Arrondissement Municipal, dia panggil pentadbiran kerajaan tempatan di kota Paris saja, ada 70 masjid. Paris saja bukan cerita Perancis ni. Menyamai Singapura dah masjidnya. Jadi kalau kita muhasabah, kita sendirilah. Kadang tuan-tuan bercuti ke Kuantan, cuti ke Penang. Haram pergi ke masjid. La ilaha illallah. Duduklah di hotel 3-4 beranak, tak semayang-semayang di masjid. Jangan begitu. Hati mesti rindu dengan masjid. Kenapa kita bangkitkan isu ini? Orang Islam, kalau dia tak berapa dekat hatinya dengan masjid, ni berat nak cakap, tapi sebab hadisnya ada, Nabi sebut orang yang tak ada jiwa dengan masjid ni, itu tandanya dia dah ada virus munafik. Virus tu dah ada. Kalau buat swab test, confirm munafik. Dia tak buat swab test lagi. Makna virus tu dah ada. Sebab Nabi sebut, hadis An-Nazal bin Saburah, Al-munafik fil masjid, tatayri fil qafas. Orang munafik dengan masjid ni macam burung dalam sangkar. Artinya dia tak nak. Dia tak selesa. Tapi orang beriman, masjid ni, hati dia macam ada rama-rama. Dia suka masjid. Apatah lagi di luar negara. Kita lah ya, kalau pergi ke London, pergi ke Australia, pergi Gold Coast ke mana ke. Jalan sana, jalan sini penat. Masuk waktu semayang, kita pergi semayang. Buat jamak Zuhur Asar misalnya. Masuk masjid tu, berbunga hati. Itu tanda beriman itu. Dah ada iman. Syukur pada Allah. Jadi orang yang memang melintas saja masjid, dia tak singgah, sayang sungguhlah. Ada satu hadis panjang daripada Abdullah bin Mas'ud. Man sarrahu an yalqallah ghadan musliman falyuhafiz ala haula'is salawati haitsu yunadi bihinna. Sesiapa yang suka berjumpa dengan Allah pada hari kiamat dalam keadaan sejahtera, antara dia kena buat adalah jaga semayang jemaah di mana saja dia dengar azan berkumandang. Kita duduk di rumah, dengar azan dari Masjid Al-Ubudiyah. Kita kena semayang Masjid Al-Ubudiyah. Kita pergi ke mana, Melaka ke mana, kita dengar azan subuh. Saya banyak tekankan subuh sebab Zuhur Asar, Maghrib Isyak kita berjalan. Zuhur Asar kita berjalan, shopping ke apa. Kadang kalau musim sejuk, malam pendek, orang pukul 5 lebih dalam Maghrib. Kita tak sempat nak masjid. Tapi subuh apa alasan? Saya ramailah jumpa orang besar-besar, orang bergelar, bagus, dah ada kesedaran. Ketua-ketua jabatan yang saya jumpa, mereka kalau ada kursus ke program di luar negara ke mana, dia mesti semayang di masjid. Untuk subuh. Zuhur Asar tu kita ada program kadang-kadang. Ada yang pergi ke London ke Paris ke Amsterdam ke mana ke, subuh mesti pergi masjid. Dia siap catat satu taksi, naik Uber ke apa ke, semata-mata nak semayang subuh di masjid. Dia siap suruh taksi tu tunggu pula. Bayar pula lagi. Sebab kata dia apa masalahnya kita ada allowance, ada gaji, ada guna lah untuk agama. Semayang subuh berjemaah. Lepas tu saya bab ni, saya hormat pada
ketua saya lah, Sahibul Sama, Mufti Negeri Pahang. Dia ni memang semain subuh berjemaah, champion lah saya sebut. Mana-mana kami Jabatan Mufti, kalau pergi kursus ke mesyuarat jawatankuasa fatwa di Kuala Lumpur ke di mana-mana, antara agenda wajib setiap alim suarat semain subuh berjemaah di masjid. Dia mesti mulakan dengan semain subuh berjemaah. Sebab nak mencari keberkatan. Sebab itu hadirin hadirat sekalian, datanglah ke masjid. Semayanglah berjemaah. Ini latihan kita untuk kita keluar pergi ke negara orang esok. Kita kalau mendakwa sayang Nabi, kita kena ikutlah apa yang Nabi buat. Nabi ni ada 7 perkara dia tak akan tinggal. Pertama, tahajud. Nabi tak tinggal. Ni susah kita nak kempen beria tahajud pun susah tuan-tuan. Kita tahajud ni bangun tengah malam. Kita tengah malam baru nak tidur. Dah macam mana tak jadi. 12.30 baru habis melengok Netflix. Bila nak buat tahajudnya? Dengan bola pukul 2 lagi tak boleh. Jadi saya tak adalah tekankan sangat tahajud ni lain tahun lah. Kita tahajud. Nabi jaga sungguh tahajud. Tapi kalau tuan-tuan ni orang agama, ustaz ke apa ke, semayang malam jangan tinggal lah. Orang awam ni kita tak tekankan sangat. Untuk orang yang jaga agama, semayang malam tak boleh tinggal. Sebab Nabi tak tinggal. Orang masjid kena semayang malam. Masjid kita sebulan sekali at least mesti buat qiyamul lail. Mesti mau buat. Orang tak datang ke orang ada, orang tak ada, jalan je lah tuan-tuan. Mesti mau buat semayang malam. Dia ada keberkatan. Yang kedua, Nabi ni air semayang tak pernah tak ada. Mesti ada wuduk sepanjang masa. Yang ketiga, Nabi ni beristighfar setiap masa. Yang keempat, Nabi ni bersedekah tiap hari. Walaupun dia tidak kaya. Sikit pun dia bagi. Makan ke pakaian ke apa, dia akan sedekah. Yang kelima, Nabi tak tinggal semayang duha. Bahkan Nabi dia wajib semayang duha. Dia beza dengan kita. Nabi wajib semayang duha, wajib semayang witir. Dia dua tu dia tak tinggal. Yang keenam, Nabi ni dia tak tinggal baca Quran tiap-tiap hari. Dan yang ketujuh, ini kita nak ikut. Nabi tak tinggal semayang jemaah di masjid. Maka kalau kita cinta Nabi, kata cinta Nabi, tampal stiker Nala punya besar kat kereta. Semayang jemaah dak juga. Tayang azan duk atas highway. Tak betul. Singgahlah semayang. Tapi saya melihat sebenarnya, rajin ke masjid ni, dia bukan atas faktor ilmu pengetahuan. Tak payahlah panggil penceramah cerita fadilat berjemaah 27 kali ganda ni, masuk ni. Orang bukan masalah knowledge. Masalah orang tak pergi ke masjid ni kerana faktor iman. Kepercayaan dia. Bukan faktor knowledge dia. Dari segi knowledge, saya ingat semua orang Islam di Malaysia ni tahu fadilat jemaah. Siapa sini yang tak tahu fadilat berjemaah? Tahu sangat. Siap buat bergurau lagi kalau buat berjemaah. Member siap ukur seorang. Tak nak berjemaah ke? Dia rokok pun berjemaah juga. Seorang komat, seorang ikut. Dia kata berjemaah banyak pahala. Artinya dia tahu berjemaah tu banyak pahala. Siapa yang tak tahu fadilat iktikaf? Tak ada orang tak tahu. Iktikaf begini. Tetapi datang masjid ni dia bukan soal tahu. Tapi soal mahu. Jadi ramai di kalangan kita bukan tak tahu. Tapi belum mahu. Bukan tak mahu. Belum mahu lagi. Moga-moga dengan program begini mencetus mahu tu tadi. Kita belum mahu. Sebab itu ya, dalam Quran, surah At-Taubah ayat 18, Allah Ta'ala sebut, indikator orang yang dipanggil pemakmur masjid ni, nombor 1, iman, bukan knowledge. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yaumil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah. Hanya senya. Dalam Quran, kalau Tuhan guna perkataan innama ni maknanya the one and only. Maknanya memang hanya senya. The one and only ni, kalau barang lah, dia panggil limited edition. Limited edition. Orang beriman yang limited edition. Dah tak ada dah edition lain. Dia je. Custom made. Special custom ini. Limited. Siapakah mereka?
Yang datang masjid ni kata Allah, pertama dia percaya dengan aku. Amanah billah. Dia beriman pada Allah. Bukan soal dia ada knowledge. Pahala besar mana, jemaah apa. Kadang penceramah cerita, oh kita sembahyang jemaah ada cah current lah, positif negatif. Dia bukan peduli pun. Oh nak cah-cah bukan telefon, nak cah-cah dia tak peduli pun. Kita jauh daripada saintifik bila kita rokok beramai-ramai. Tak ada. Dia tak peduli pun. Dosa je sembahyang subuh. Sebab bukan pasal knowledge. Pasal kepercayaan. Amanah billah. Yang kedua, dia percaya ada kiamat. Baru dia boleh datang masjid. Yang ketiga, dia ni aqamas salah. Aqamas salah ni maknanya dia konsisten menjaga sembahyang. Kemudian wa'ataz zakah. Orang yang membayar zakat. Zakat ni berkaitan dengan kepedulian sosial. Zakat ni simbol peduli umat. Rukun Islam kebanyakannya untuk diri kita. Tapi zakat untuk masyarakat. Artinya orang yang ada cakna masyarakat, dia akan datang ke masjid. Kita sebenarnya tuan-tuan, masjid ni didik kita hidup bermasyarakat je. Kalau ikut khusyuk, sembahyang di rumah jauh lebih khusyuk. Sebenarnya. Tak percaya imbas balik pengalaman kita masa PKP dulu. Oh, masa PKP sembahyang di rumah khusyuk tuan-tuan. Lampu kita buat dim kan. Pasang wangi-wangi. Tutup pintu sembahyang tepi katil. Khusyuknya lah. Datang masjid ni tak khusyuk. Khusyuk apa? Diri ramai-ramai macam-macam perangai tabiat PA kiri kanan kita ni. Ada hak daripada rakaat pertama. Sendawa tak habis-habis. Kata aku siku pakcik ni kerang. Dia puasa sunat. Buka tadi tak dan makan nasi. Sebu perut. Dan minum air TO je. Kita tak layan betul. Hati bercakap. Alah tak larat betul. Ada hak jenis. Angkat takbir. La ilaha illallah. Salli. Allah. Dia apa benda. Kita lah Fatihah walad dolil lah dia. Tak habis-habis lagi. Ada hak duduk kiri kanan baca dalam semayang mengalah ke imam suara. Kuat betul. Dia punya Fatihah dia beria betul tajwidnya. Ghairil maghdubi banyak belajar dengan ustaz pelik-pelik. Tain sujud baca subhanallah. Macam lagu rap dengar. Subhanallah. Hati kita berkata-kata. Campur kita rukuk, nengok kaki semua tak pakai stokin. Nengok ya Allah kuku kaki boleh kayuh perahu masing-masing. Dia ni nak korban ke tak potong kuku ni. Hati berkata. Tak campur anak kita berlari lagi. Tak khusyuk langsung sembahyang. Bukan anak orang, anak kita. Allah, anak aku masa ni lah berlari pula dah. Dia tariknya kain untuk imam. Dia usiknya orang itu ini. Macam kita di Mekah lah. Mekah boleh khusyuk sembahyang. Mana ada khusyuk? Mekah. Dapat raudah. Parking daripada pukul 9 pagi. Nak kerja Jumaat je. Dapat raudah. Tak bangun-bangun. 8 rakaat sembahyang sunat. Padai muka. Nak cuk tempat. Semayang. Duduk. Khusyuk, tak khusyuk. Kadang baru main hajat sikit. Sujud lama sikit. Berdoa, ya Allah, ampun dosa. Bagilah rezeki datang lagi. Kena Masjid Nabawi. Sedih-sedih dah rasanya. Angkat kepala gelap. Sudah. Blackout ke? Rupa duduk bawah kain Bangladesh. Bangladesh tu jubah dia langkahnya kita. Hantu raya ni Bangla. Aku tengah sujud dia langkahnya kepala aku. Tak, hati tu tak khusyuk. Tak raya, tuan-tuan. Tapi, adakah disebabkan itu kita tak disuruh pergi ke Mekah Madinah? Tak. Kena pergi. Sebab belajar kemanusiaan. Macam kita masjid ni kemanusiaan je. Jiran, tetangga. Tahu orang ni sakit, orang ni tak sakit. Orang ni sihat. Orang ni dulu sakit, sekarang sihat. Kadang kita, masjid ni dia ada grup geng dia. Bila lama haji tu tak datang, kita akan jadi tanya-tanya. Mana haji lama tak nampak ya? Dia biasa, dia geng bucu tu lah kursi dia. Mana pergi? Tak sihat agaknya. Dia tengok, dia tak ada WhatsApp group, dia tak masuk pakai telefon Nokia. Kita mana tahu dia sakit. Pergilah ke rumah, pun sakit. Jadi masjid ni, baik Tuhan sebut, wa'ataz zakah ni simbol kemanusiaan. Kita datang ni nak ambil tahu hal semasa je. Dan ujung Tuhan sebut, walam yakhsha illallah. Ini mustahak. Orang yang boleh pergi masjid ni, dia hanya takut pada Tuhan je.
Oh, yang ni dibahaskan ulama. Apa makna orang di masjid ni memang dia tak takut selain pada Allah. Tuan-tuan yang datang masjid ni semua hero, warrior semua ni. Tuan-tuan ingat senang nak pergi ke masjid. Susah. Kadang-kadang kita ni dihalang pergi masjid atau tak pergi masjid kerana faktor keluarga. Ada orang isteri dia tak bagi pergi masjid. Ada. Dah dia pergi kerja daripada 6.30 pagi. Balik rumah dah pukul 7 petang. Sampai di rumah tukar pakaian, pakai berjubah, pergi pula masjid. Isteri tarik muka. Awak ni bila nak duduk di rumahnya? Pagi dah keluar. Balik ni. Terus pergi masjid, dengar ceramah lah itu lah. Balik kat pukul 10 lebih. Dah bila nak meluang masa dengan anak-anak mama? Kita tadi dah elok pakai kopiah. Cabut balik kopiah. Yalah. Jenis suami bertakwa. Takut bini tua. Baik Tuhan sebut, yang datang masjid ni orang berani. Baik tu perempuan, kalau suami nak ke masjid, beri je lah gelakan. Kalau tak percaya ke dia, takut dia jadi Pak Ma'un, naik motor sekali dengan dia. Banyak nak diterangkan, saya ingat kita beri laluan dulu kepada azan isyak yang akan berkumandang beberapa saat lagi. Jadi tuan-tuan semua jangan ke mana-mana, kita akan kembali lagi selepas ini. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kembali kita membicarakan topik syoknya ke masjid ini. Sebelum kita meneruskan bagi pihak jawatan kuasa, kami mohon izin daripada jemaah untuk menganjakkan sedikit pelaksanaan solat isyak berjemaah. Kerana adat kita kebiasaannya selepas daripada azan mungkin dalam 10-15 minit kita semayang. Ini kita anjakkan lebih masa sedikit untuk beri peluang pada saya mensyarahkan tajuk ini seutuhnya. Izin ini perlu didapatkan sebab orang yang nak semayang mereka berhak untuk semayang. Sebab niat wakaf buat masjid ni dulu niat untuk semayang bukan untuk ceramah. Jadi orang semayang menang. Kalau bawa mahkamah dia menang. Dia menang. Dia kata kami buat masjid bukan untuk ustaz nak ceramah sampai tak berhenti-berhenti. Kami nak semayang. Betul juga. Jadi izin kalau ya, mohon izin. Macam parlimen pula lah kena minta izin pula lah. Dari adat kita begitulah. Mintakan dia takut orang ada orang bukan nak dengar ceramah. Dia nak semayang. Dia tak taya nak menyimpan wuduk lama sangat. Minta izin. Hadirin hadirat sekalian. Jomlah kita. Syok. Rindu ke masjid. Masjid kita dan masjid-masjid yang lain. Cuma ingin saya berkongsi ada satu riwayat. Nabi menyebut akhir zaman ini masalahnya pula. Orang datang ke masjid. Tapi dia jadi lain pula dah. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi pernah menyebut. Ya'ti ala nasi zamanun. Yajtami'una fil masajidi laysa fihim mu'minun. Nanti akan tiba satu zaman. Manusia ramai berkumpul dalam masjid, tapi tak ada seorang pun di kalangan mereka yang beriman. Hadis riwayat Al-Hakim. Imam Al-Hakim menyebutkan bahawa hadza hadisun sahihun isnadi ala syarti syaikhani. Sanad hadis ini adalah sahih. Sebagaimana mengikuti syarat hadis mengikut Imam Bukhari dan juga Muslim. Ulama bahaskan, macam mana pula kita berialah kempen orang datang masjid. Rupa yang datang ramai-ramai itu tak ada yang beriman. Malah yang beriman sedikit. Kenapa jadi begitu? Kerana ada di kalangan mereka yang datang ke masjid tetapi tidak beribadat. Dia jadikan masjid ni macam balai raya, macam rumah. Dia tidak jadikan tempat ibadat. Satu. Ada juga kerana orang ramai yang datang ke masjid tetapi dia jadi sombong dengan ibadat dia. Ini kita kena jaga-jaga. Malam ni kita kempen, kita sama-sama datang masjid 2024. Tuan-tuan katalah sampai bulan Februari, bulan Mac, Alhamdulillah konsisten semayang di masjid subuh insyak. Zuhur asar kita mungkin di office lah. Masuk bulan 4 terus jadi sombong. Keluar pada masjid, pandang semua orang masuk neraka belaka. Tak boleh begitu. Tengok orang melepok kedai kopi, kedai mamak. Ni semua neraka belaka. Tengok ni, bawa balik masjid. Cuba install. Baru pergi masjid 3 bulan. Kafir korang dah. Tak boleh begitu. Kita jadi baik, bagus. Jangan merasa baik. Baik tu bagus dah. Kita datang masjid. Untuk diri kita, alhamdulillah baik. Jangan kita keluar, ada kawan-kawan kita melepak tepi jalan. Kita kutuk dia. Itu orang kita ajaklah ke masjid. Jangan hina. Kau ni bila nak pergi masjid? Tua bangka. Apa sedap sangat tua bangka ke orang. Baru 2 bulan kena masjid, kena sejadah. Jangan sombong.
Begitu juga masjid ni, dia tak melahirkan orang beriman sebab masjid menjadi tempat berkumpulnya para pencela, para penghasut maya, kaki komplain, orang suka pecah belah masyarakat, orang jadi bergaduh. Bergaduh dalam masjid ada tuan-tuan. Saya lama jaga masjid, lama jadi imam masjid. Bergaduh tu ada dalam masjid, antara nampak dengan tak nampak saja. Kadang imam satu, imam dua kan baik sangat tuan-tuan, berdoa je. Ni bukan sini, cerita tempat lain. Imam dua berbulu dengan imam satu. Imam satu tugas hari Jumaat je. Time Jumaat tu lah dia betul. Sebab naik mimbar kan, semua orang tengok. Hari lain semua imam dua dengan imam tiga. Pas dia, pas dia. Tak daya juga dia, bergaduh. Dan jemaah pun ada juga. Yang geng imam satu ada. Ni geng imam dua. Time imam satu ikut, geng imam dua tak nak ikut. Duduk kumpul ramai-ramai di belakang. Habis semayang, barulah imam dua, lead pula semayang, isyak di belakang. Bukan tak berlaku. Makmum bergaduh dengan imam. Banyak kes polis pun ada. Masa saya KPP Masjid di Jabatan Agama, KPP Ketua Penolong Pengarah Bahagian Masjid, kita jaga 600 lebih masjid. Jadi kes polis pun banyak. Bergaduh jemaah dengan imam. Bergaduh jemaah dengan imam. Imam kaki komplain. Makmum kaki komplain. Tuan-tuan yang jadi imam, kalau tak nak kena komplain, janganlah jadi imam. Jadi imam ni standard lah kena komplain. Pemimpin kan, kita memimpin di depan. Mana ada orang boleh puas hati dengan kita. Baca panjang salah, baca pendek salah. Tak tahu benda dia nak sebenarnya. Komplain sebenarnya masa. Tajwid tak betul, dia tak tahu kita kusuh, Jabatan Agama buat berapa banyak. Dia tak percaya dengan ilmu kita, macam-macam. Jadi kadang ada imam yang jenis tisu, tak boleh orang komplain. Akhirnya dia sakit hati, ada satu kampung kes tu. Imam ni sakit hati, dia seloknya kain plekat dia. Dia pula tak pakai spender. Nampak punggung. Makmum tu, dia kira gangguan lah untuk dia. Mengganggu psikologi dia. Nampak punggung imam. Report polis. OCPD pula hantar IO-nya polis Bengali, Sing. Ambil kes. Saja nak menganjing. Serban lagi besar pada Tok Imam. Dia pun, ayolah, apa ni orang Islam, gaduh-gaduh, tunjuk bontot. Dia sekolah kan pula, padan dengan muka. Makmum tumbuk dengan imam, kes imam baca Sayyidina dalam tahiyat. Ada kes boleh juga. Baca Sayyidina pun gaduh. Mikrofon sekarang canggih-canggih. Jadi baca tahiyat pun makmum dengar dah sekarang. At-tahiyatul barakatuh. Oh dengar, sosial tu dengar. Jadi bila Allah banyak sosial. Imam baca Sayyidina. Dia dah langgar peraturan. Mufarakah. Yang geng-geng muda lah, kebanyakan geng-geng baca internet ni. Umum mufarakah. Habis majlis, dia orang serang. Bukanlah serang, maknanya berhujah untuk imam. Imam, kami dengar dengan telinga kami, imam baca Sayyidina dalam selawat. Kenapa imam baca Sayyidina? Imam kata apa masalah? Saya bacanya. Imam nambah-nambah bacaan, Nabi tak suruh. Lah, saya tambah tu saya hormat. Kenapa apa masalah awak? Saya bukan panggil Tan Sri Muhammad ke benda ke. Saya panggil dia Sayyidina Muhammad. Apa masalahnya? Saya hormat. Takkan nak panggil dia Muhammad. Muhammad bukan kawan kita. Raja pun kita ada sebutan. Boduli yang Maha Mulia. Seri Paduka Baginda. Yang di-Pertuan Agung. Al-Sultan Abdullah. Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Ibni Al-Marhum. Sultan Haji Ahmad Shah. Al-Musta'in Billah. Walaupun nama sebenarnya Abdullah bin Ahmad Shah je. Tapi sebab pemimpin raja. Kita kena sebut nama banyak. Kalau pemimpin di dunia saya hormat, takkanlah Nabi saya yang bagi syurga hadiah untuk kita. Saya tak boleh panggil dia Sayyidina. Awak apa masalah? Budak imam ni ingat kan, puak dah hujah dia tu. Budak ni jawab balik. Imam, kalau nak hormat sangat Nabi, dalam azan berapa tak hormat? Lepas ni azan sebuah Asyhadu anna Sayyidina Muhammad Rasulullah. Imam tak boleh jawab, mati pergi. Cekmek. Sudah. Ya tak ya juga. Ajak bergaduh. Siram-siram air ni apa. Pakai air. Gitu. Ada buat boleh. Boleh geleng kepala pilih. Kalau begitulah caranya memang tak ada lah. Tak ada. Ini contoh saya ingat di Selangor kita. Saya tak pernah dengar lah. Mungkin ada tapi tak dengar lah. Dalam perbincangan tu tak pernah dengar. Kita ni nak datang masjid. Kita datang untuk diri kita lah. Untuk kita kumpul ladang amal kita sendiri. Bukan nak merasa kita baik,
nak mengatakan semua orang yang tak pergi ni masuk neraka pada tak. Kita, untuk diri kita, bekalan kita di alam yang satu lagi. Bukan nak menunjukkan kita baik, tidak. Sebab itu para salafus salih dulu, dia ada satu sifat. Ini kita kena ada sifat ini. Kata Ibn Hajar dalam Fathul Bari, wa ta'assafahu ala ma fatahu min amali salih. Orang salafus salih dulu, mereka ada satu tabiat dipanggil rasa rugi kalau tak buat baik. Itu je. Dia rasa rugi kalau tak buat satu amal kebaikan sementara sihat. Tuan-tuan, sementara sihat ni, buatlah amal kebajikan. Amal ibadah. Sementara tuan-tuan boleh berjalan, tak ada kursi roda apa semua, datanglah ke masjid. Esok kalau dah tak boleh berjalan, datang ke masjid kursi roda, banyak cerita. Banyak kerana bukan semua masjid dalam Malaysia ni mesra OKU. Dah. Sebab kita bina masjid ni dulu-dulu, masa tu perumahan ni orang muda-muda lagi. Kita mana ada mikir nak buat masjid untuk OKU masa itu. Tapi lama kelamaan lah, ada orang OKU, ada orang warga mas. Kita tak tahu cerita. Kita ni tua agaknya. Buat masjid kau main tinggi tangganya. Lupa akan datang semua, tak larat naik tangga dah. Jadi benda tu perubahan berlaku. Maka sementara sihat, datanglah ke masjid. Sementara sihat ni. Lagi boleh berdiri, boleh berjalan, datang masjid. Kalau dah berkursi roda esok jadi susah dah nak datang. Dalam kitab Hasyiatul Bajuri disebutkan, waqad kana salafus salih yu'azza ba'dhum ba'dha sab'ata ayamin idza fatathum salatul jamaah. Wa salasata ayamin idza fatathum takbiratul ihram ma'al imam. Apa sebab? Laisal musabu man faraqal ahbab, bal musabu man hurimas sawab. Salafus salih dulu dalam kitab Hasyiatul Bajuri disebutkan, salafus salih dulu kalau ada di kalangan jemaah qaryah mereka yang tak datang masjid berjemaah, mereka akan pergi ke rumah dia mengucapkan takziah. Berapa hari kena ucap takziah? Sab'ata ayamin. 7 hari diucapkan takziah. Sekali tak datang. Dan mereka akan ucapkan takziah 3 hari berturut-turut kepada siapa? Kepada orang yang datang semayang, tetapi fatathum takbiratul ihram ma'al imam. Dia tak sempat takbiratul ihram bersama imam. Artinya habis imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3-4 orang bangun menambahkan rakaat ketiga. Yang datang 3, yang lambat itu pun diucapkan takziah 3 hari turut-turut. Apa sebab mereka sangat strict bab ini? Kerana laisal musabu man farqal ahbab, bal musabu man hurimas sawab. Musibah itu bukan kau kehilangan orang yang kau kasihi. Tetapi musibah itu adalah engkau tak berpeluang mencetak pahala ketika kau ada peluang. Itu musibah. Ada satu kisah yang menyebabkan kita jadi malulah. Dalam kitab I'anatul Talibin, ada kisah berkenaan Syekh Ubaidillah bin Umar Al-Qawariri rahimahullah. Syekh Ubaidillah bin Umar Al-Qawariri ini, dia guru kepada Imam Bukhari. Dia guru pada Imam Muslim dan juga Imam Abu Daud. Ulama' besar. Terkenal dia satu kisah, dia pernah terlepas semayang isyak berjemaah. Bukan dia tak semayang isyak. Dia tak semayang isyak berjemaah di masjid. Dia tak sempat nak pergi ke masjid. Apa sebab tak sempat? Kerana ada tetamu datang ke rumah dia lepas maghrib. Kita orang Islam, orang beriman, wajib muliakan tetamu. Man kana yu'minu billah wa yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang percaya kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah dia memuliakan tetamu dia. Ingat tuan-tuan, tetamu kena muliakan. Saya tengok budaya memuliakan tetamu ni dah tak ada lah sekarang. Dulu orang tua-tua kita, bab tetamu ni memang dimuliakan. Batu kecubung berwarna ungu, ditatah belian batu bermutu. Adat kami menyambut tetamu, hamparkan tikar, lebarkan pintu. Dulu lah. Sekarang dah tak ada lah. Apa sebab? Kadang-kadang tetamu baru datang, baru sampai. Soalan pertama dia tanya, bila nak balik? Apa jenis tuan rumah pesen ni? Tetamu tu baru sampai. Kurang adab.
Sedangkan Nabi menganjur adiyafah salah satu ayam. Tetamu tu kau kena layan 3 hari. Famakana wara'a dhalika fahuwa sadaqatun alaih. Lebih pada tu sedekahlah pada dia. Hadis Bukhari Muslim. Itu budaya Arab, tetamu kalau datang, apa disebut? Ahlan wa sahlan. Awak jadi keluarga saya. Ahlan wa sahlan. Saya mudahkan. Buat rumah macam rumah sendiri. Orang kita dah tak ada dah ahlan wa sahlan. Orang kita sekarang ahlan wa sahlan wa jalan. Bila nak balik? Tak percaya tengok ni kan. Habis ceramah orang salam dengan saya. Soalan pertama dia tanya, bila balik Kuantan? La ilaha illallah. Aku baru sampai seksyen 19 tanya bila balik. Ikut aku lah 2 hari pun. Mulut dah terbiasa. Kena tepuk sikit mulut. Asyik jumpa orang tanya bila nak balik. Mana boleh? Tak boleh tanya bila balik. Patut ajak ke rumah. Saya memang ke rumah lah. Contoh begitulah memulia. Ini dok tanya bila balik. Balik selalu malam ni. La ilaha illallah. Ni contoh. Selamat. Tak adalah orang tanya balik ke tidak. Balik kepada ulama' tadi. Dia melayan tetamu. Tetamu dia siap jamak dah. Azan isyak. Dia sebut salah. Melayan. Tetamu balik lagi masjid orang dah habis semayang. Dia punya galat tuan-tuan. Ni orang salafus salih. Dia galat dia tak dapat semayang jemaah di masjid malam tu. Dia semayang, dia salat isyak bersendirian 27 kali. 108 rakaat. Nak tebus kerana dia tak dapat berjemaah tadi. Kalau kita hari ni Allah ampunlah benda masalahnya. Tak. Orang salafus salih dia rasa rugi sementara sihat ni kalau tidak beramal. Apatah lagi dalam masjid ni, banyak sangat amalan sunat yang kita boleh buat yang tak ada di luar. Tuan-tuan, kalau semayang di rumah, pahala ada. Tapi tak sama dengan masjid. Sebab masjid ni dia ladang amalan. Apa yang tak ada dalam masjid yang tuan-tuan tak boleh ciptakan cetak pahala? Terlampau banyak. Contohnya bersihkan masjid. Dapat pahala. Sambil tuan-tuan duduk, nampak tek cicak. Ambil bekas, sapu. Dapat pahala. Pergi ke tandas, tengok tandas tu ada air tak tutup ke, ada yang kotor. Tolong jiruskan. Dapat pahala. Membersihkan masjid, ini syiar sejak daripada Nabi Ibrahim AS. Ini panjang ceritanya nanti. Apa lagi amalan lain? Sedekah dalam masjid. Berapa pahala? Berapa tabung ada? Itu masjid, kalau nak mantap kewangannya, tabung mesti banyak. Kalau boleh jemaah masuk masjid, pintu tu elok tabung. Selok sini, baru boleh. Oh, itu hebatlah masjid. Macam-macam tabung dia letak. Tabung pendidikan. Tabung pembangunan. Tabung beli lori. Tabung buat paik. Biar lantak ni. Biar orang melangkah tabung. Allah, banyaknya tabung masjid. Baru betul. Tengok Selangor. Semua masjid masuk pintu, nala punya tabung mesti yang ada kubah tu kan. Mesti ada tabung. Sebab orang nak sedekah, pahala lebih. Tuan-tuan, sedekah tabung kat kedai mamak, dapat pahala. Tak sama sedekah di masjid. Dia punya tempat ini, ibadat ini. Tak sama. Apa lagi? Wirid. Lepas semayang kita wirid. Di rumah nak wirid. Malas lah main pegang Netflix. Orang ganti tasbih, ganti remote. Menengok. Lalah tertidur mencari cerita. Bukan tidur menengok cerita. Ambil lagi. Belajar ilmu agama. Belajar dalam YouTube. Belajar live. Ni ada telefon ni. Ada orang tengah live. Orang menengok. Dia orang menengok ni di rumah sambil menerak tepi dapur je. Tak sama pahala tuan-tuan. Tuan-tuan duduk dengan serban kaki tak boleh cerita lah. Tukar berapa kali lah lutut kanan pergi lutut kiri. Itu dah pahala dah. Bala lah ustaz ni bila nak berhenti ni. Itu dah pahala dah. Duduk di rumah relax tuan-tuan. Duduk menerak. Ceramah. Macam tak best ceramah ustaz ni. Tak payah bagi like lah. Gitu. Dia relax je. Janganlah marah yang tengah live ni. Marah pula kan. Apa lagi? Iktikaf. Iktikaf, pahala besar. Iktikaf ni, satu-satunya amalan boleh buat di masjid. Tuan-tuan pergi tempat lain, tak ada iktikaf. Tuan-tuan pergi Petronas. Sambil isi minyak, ni iktikaf. Dapat? Tak dapat. Nawai itu iktikaf, biasa Petronas, lillahi ta'ala. Tak ada markah. Bengong malaikat. Dia ni apa benda lah ilmunya. Hulu dia panggil, lebih-lebih sangat. Masjid je boleh niat. Jadi, adakah rugi datang ke masjid? Tahun 2023 hampirlah genap. Banyakkan mengaji Al-Quran kita singkap. Baca makna baiki sikap. Teruskan nanti dengan beriktikaf.
Sebab itu saya mencadangkan, ini cadangan sajalah. Kalau boleh masjid, bukalah 24 jam. Masjid di Malaysia ni, kena buka 24 jam. Malu kita tuan-tuan, masjid tutup pukul 10, pukul 11. Dobi buka 24 jam. La ilaha illallah. 7-Eleven, tak payah cerita lah. Dobi buka 24 jam. Ada masjid, dia takut nak buka. Dia kata nanti anjing masuk. Dobi tak ada pun anjing masuk. Nanti orang mencuri. Janganlah sangka buruk ke orang. Kalau sangka buruk, letih, tak ada benda baik. Boleh buat lalu ni. Oh, tak boleh buka masjid Ustaz. Dia datang gelandangan, tidur masjid. Lalu letih. Memang masjid ni tempat menyantuni orang yang memerlukan. Itulah kerja dia. Ini cadangan saja, bukan kata wajib, tuan-tuan. Tapi saya berani sebut sebab kami dipaham Masjid Negeri Setamat 1 Kuantan, kita buka 24 jam. Datang, semayang pun semua, tandas. Ramai orang pergi tandas sajalah. Tak apalah. At least dia iktikaf. Pergi tandas kedai mamak, tak ada niat iktikaf. Bila singgah masjid, nawai tu iktikaf, pergi azal masjid. Sambil berjalan dapat pahala. Nak pergi buang air pun dapat pahala. Dapat kita menumpang sajalah. Di Malaysia ada beberapa masjid yang buka 24 jam. Kalau masjid berminat, boleh kajilah dengan masjid-masjid itu. Di Selangor ada, di Kuala Lumpur pun ada. Memang struggle lah peringkat awal. Kena ada security apa semua. Tapi percayalah, ini jariah kita. Sebab orang datang singgah, kadang budak-budak Grab, rider apa semua. Dia orang tak semayang isyak kadang-kadang. Datang semayang. Kita tengok dia semayang, doa. Oh, kita jadi seronok lah. Budak-budak muda datang tengah malam. Itu juga terawih, kita ada buat 2-3 phase, fasa. Yang first phase tu kita buat lepas isyak sampai pukul 10.30. Nanti kan tengah malam ada satu grup lagi semayang. Sebab orang kadang kerja, tak dapat nak join terawih yang 8 lebih ni. Jadi sentiasa hiduplah masjid kita. Ini cadangan sajalah, tak kata wajib buat, tidak. Ayuh tuan-tuan, kita beramal. Sebab kita, kalau nak dapat keampunan Allah, mesti banyak amalan sunat. Dan datang ke masjid ni, dia banyak amalan sunat. Amal yang wajib dalam Islam ni, dia tidak banyak. Dan wajib tu memang wajib buat lah. Semayang Jumaat, semayang subuh, semayang zuhur, asar, maghrib, isyak. Sunat ni banyak, tapi tak ramai orang buat. Jadi kalau nak dapat extra bonus pahala, nak dapat tingkat darjat di sisi Allah, mesti banyakkan amalan sunat. Dan amalan sunat ni paling banyak dalam masjid. Tak ada dah di luar. Banyak sangat. Apa amalan sunat? Amalan sunat ni buat dapat pahala, tak buat rugi. Bukan tak apa, rugi. Kalau tak apa sampai sudah, tak beramal. Ngapa kau tak baca Quran lepas semayang? Sunat kan? Baca dapat pahala. Tak baca, tak apa. Tak apa, 10 tahun dah tak apa, tak pernah baca. Ngapa kau lepas tarawih tak buat witir? Sunat kan? Buat dapat pahala, tak buat, tak apa. Sampai sudah tak buat. Tak boleh. Kita kena buat dapat pahala, tak buat, rugi. Tuan-tuan habis semayang, tak baca Quran, rugi. Umur dah melingkat, bekalan tak banyak. Netflix makin banyak channel. Kita kena ada bekalan juga. Bala kita esok. Amalan, apa amalan lagi? Baca Quran lepas semayang. Lepas semayang zikir, wirid. Bisa sebut nama Allah, subhanallah, doa. Apa lagi amalan sunat? Sedekah. Kita sunat, kita sedekah. Mana kalau siapa keluar masjid, tak sedekah, rugi. Itu saja. Apa lagi amalan sunat? Poligami misalnya. Poligami dapat pahala, tak poligami, rugi. Rugi je lah, tak ada apa-apa. Dia tak berdosa, rugi je lah. Marah belakang. Jangan lempar kursi dah lah, ni contoh saja. Baik itu Allah Ta'ala, dia sayang kepada hamba dia yang banyak amalan sunat. Bukan buat yang wajib. وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Hambaku yang tak berhenti-henti berusaha nak dekat pada aku dengan ibadat sunat, nawafil, maka aku cinta kepada dia. Kalau setakat semayang 5 waktu, tepuk dada terus mengatakan masuk surga, hentikanlah. Orang yang nak dapat jadi kekasih Allah ni, banyak amalan sunat. Dan masjid ni lubuk amalan sunat. Hidup di dunia cuma sementara. Tempat membuat amal ibadah. Kumpullah kebaikan, himpunlah pahala. Jangan dileka harta dan maksiat. Siapa suka memegang adat, mulalah sifat dengan kerenah. Siapa rajin beribadat sunat, pahala dapat, iman bertambah. Mari kita cintai masjid kita. Cuma tuan-tuan sekalian, untuk memastikan
kedatangan berterusan jemaah kita datang ke masjid memerlukan kepada beberapa faktor pendorong. Lepas itu mungkin ada di sini yang duduk dalam dunia akademik, dunia penyelidikan. Orang buat postgraduate, kita kalau nak gaji faktor, apa faktor mendorong kedatangan berterusan, continuous attendance misalnya. Apa dia punya faktor? Dia mesti ada IV, dia mesti ada DV dia. Independent variable, dependent variable. Pemboleh ubah kalau dalam bahasa Melayu. Ada pemboleh ubah bersandar, ada pemboleh ubah tak bersandar. Apa pemboleh ubah yang boleh menjadikan masjid ini orang datang? Apa pemboleh ubahnya? Pemboleh ubah yang paling kuat antara banyak pemboleh ubah yang lain adalah jemaah itu sendiri. Tak ada dah. Masjid kita ni, saya ingat masjid tuan-tuan ni, lampu cendelia yang tak menyala, lain semua okey. Ni cendelia tak tukar mentor ya kak. Kena staging ni tuan-tuan, bukan pakai tangga ni, jatuh meninggal ni. Staging sekarang bukan boleh main letak-letak je. Kena ada tali, pakai topi safety. Datang Jabatan Keselamatan Pekerjaan, samannya. Masjid negeri dulu kena saman. Masjid saya dulu kena saman. Hampir kena saman. Tapi kontraktor lah kena. Dia pakai staging, tak ada pula tangga memijak-mijak macam-macam. Kita bukan faham sangat. OSH ni benda-benda begitu. Banyak ni tinggi bahayanya main-main. Jadi masjid kita ni hampir sempurna lah. Tadi saya sampai, saya pusing tengok. Kita kenal masjid yang aktif. Dia punya kutipan dia, tandas dia, pintu tandasnya, engsel dia, flash dia, susunan buku, kasut. Masjid tuan-tuan ni antara yang terbaik lah. Cuma masalahnya, kitalah sendiri yang tak datang. Ada orang dia bagi alasan tak datang masjid, dia menyampah tengok masjidnya tak lengkap, tak sempurna. Oh ada, minta maaf. Allah ada rupanya. Allah minta maaf lah. Tarik balik. Tarik balik yang Muhammad, tarik balik. Ingat kata bakar. Ada. Don't play. Saya tarik balik. Cantik rupanya. Dia masjid ni kadang orang tak datang, dia ngata masjid kita ni bermasalah. Masjid panas lah. Ini masjid aircon. Orang tu masjid ni gini lampu malap. Ni lampu terang. Ada setengah masjid memang lampunya malap betul. Macam kedai snooker. Tak, baca Quran pun tak nampak. Kena pakai handphone punya lampu. Ada jenis tak tukar-tukar mentor. Tak tahu nasib pergi ke mana. Tak tahu. Ni contoh. Ni kan terang masjid kita ni. Dia memang ada jemaah dia nak menyalahkan masjid. Contoh. Engkau tak pergi semayang masjid. Malas aku. Asal pula. Parking payah sangat masjid. Dia nyalah ke parking. Dia orang kita ni kalau boleh parking masjid ni, motor tu dia nak parking sebelah mimbar ni kalau boleh. Dia masuk, dia tongkat sini semayang ni. Kalau boleh lah. Lagi dekat lagi boleh. Letih lah kalau nak dekat. Datanglah awal. Datang masa komat nak duduk paling depan. Tak dapat lah. Orang penuh dah. Ada juga, kenapa tak datang masjid? Oh, selipar hilang. 3 kali dah hilang selipar. Malas aku serabut. Takut hilang, gantung lah leher. Gantung mana? Macam tak pernah pergi ke Mekah. Mekah kan elok kita bawa budaya, boh lambek, sangkut belakang. Sampai ke sini, bawa lah budaya tu. Saya dulu masjid negeri ada orang habis main Zuhur, minta dengan security nak tengok CCTV. Ngapa pula? Selipar hilang. Dia nak cek siapa curi. Aduh, ingat kan cermin kereta dia kena pecah ke nak tengok siapa orangnya. Tapi, yelah kita rakyat, jemaah ni tetamu kita customer kan, kita kena layan mereka lah. Jadi security telefon apa? Macam mana nak layan ke tidak? Layan lah. Buka CCTV. Tanya jugalah. Minta maaf tuan. Selipar jenis apa? Beria nak cek balik ni. Rupa selipar mahal. Selipar dia tu sebelah, 1,500. Bukan sepasang, sebelah. Mana kalau hilang sebelah, rugi. Jenis Hermes tu kita mohon cuti kerajaan tu. Hermes ke? Gitulah sebutan, saya tak kerti nak ngeja. Hermes. Mahal lah. Mahal. Kita tak mampu. Bayanglah. Jadi kalau begitu, boh lambek. Gantung leher. tak kat depan. Ada juga tak datang semayang. Dia kata masjid tak selamat. Motor asyik hilang. Cermin kena pecah dengan budak-budak. Itu kita mengakulah kesilapan kita. Pihak masjid tak menyediakan prasarana dan sistem keselamatan yang baik untuk masjid.
Tapi ada juga orang tak datang masjid sebab dia ada masalah personal. Contoh, ngapa engkau tak datang masjid? Aku menyampah tengok muka tu imam. Ngapa engkau menyampah tengok muka dia? Tak tahu. Dia kalau baca panjang sangat, dia ingat kita tak ada kerja ke. Dia marah. Imam mana? Imam satu. Imam dua? Imam dua aku okey. Imam satu aku menyampah. Jadi setiap kali imam satu bertugas, dia tak datang. Imam dua datang. Ini champion. Baca pendek. Izajar. Yang lain entah mana tebuk aku tak tahu. Dia ingat kita tak ada kerja. Ada juga orang, imam dia okey. Imam satu, imam dua. Dia kawan baik dengan imam. Imam pun selalu datang rumah baca tahlil. Tapi dia menyampah pula ketuk Bilal. Hak suka Tok Imam, tak suka Tok Bilal pula. Kenapa kau menyampah Tok Bilal? Suara sumbang. Dia tak sebut tak betul. Makhrajnya tak tepat. Dia pula jadi juri pula lah. Suara Bilal sumbang. Ada orang baik dengan imam, baik dengan Bilal. Tapi menyampah dengan Tok Siak pula. Aku kecil hati dengan Tok Siak. Kenapa pula? Aku letak selipar, dia marah. Dia kata ini tempat selipar untuk imam. Lah, imam pun ada parking selipar juga. Ingatkan parking kereta imamnya dia. Parking selipar pun ada. Tak datang dalam masjid. Ini kita tak boleh buat apa lah. Personal problem lah. Jemaah je. Sebab itu pun boleh ubah terkuat. Jemaah itu sendiri. Tapi kita kena faham. Kita pula sebagai orang masjid. Kita jangan ukur orang tak datang masjid ni sebab orang malas. Jangan. Itu sombong namanya. Dulu ada satu kajian ilmiah yang pernah dibuat oleh Akademi Pengajian Islam Universiti Melaya. Dia buat kajian isu-isu pengurusan dan pengimarahan masjid di Alaf Baru. Ini kajian orang universiti lah. Dia turun padang. Responden dia kutip data apa semua. 67.5% responden menyatakan mereka tak dapat hadir ke masjid faktor kesihatan. Bukan kerana malas. Tak sihat. Ada orang memang tak sihat. Betul tuan-tuan. Contoh kalau melibatkan kaki. Kalau gaut, memang go out lah jawabnya. Jangankan makmum, imam pun out kalau gaut. Saya dulu masjid negeri, imam saya ada 6. 2 gaut. Asal time dia punya jadual, imam lain berdebar. Dudak. Standby je dapat mesej. Aku gaut, tolong ganti. La ilaha illallah. Makan free lagi, dah gaut. Gaut ni, habis lah. Nak semayang apa, ngak kaki. Jadi jemaah pun kadang tak datang, tak sihat. Tak sihat. 32.5% dia buat kajian, tak datang masjid sebab hambatan tugasan, kerja. Sebab itu saya, daripada awal saya tak tekankan Zuhur Asar ini. Saya tekankan subuh dengan isyak. Maghrib kalau orang Kuala Lumpur Shah Alam ni atas kereta lagi. Zuhur Asar dia opis lagi. Asar memang semayang dia opis lah jawabnya. Jadi tak dapat kita nak komit 5 waktu sehari. Kecuali orang dah pencen, orang bersara. Itu pun kalau dia tak sibuk jadi exco, persatuan sejarah lah, persatuan veteran lah. Kalau sibuk bersorak juga. Jadi subuh, isyak. Yang itu biasanya tak sepatutnya tinggal lah. Ada juga dalam kajian daripada Universiti Melaya, orang tak datang, orang malas pergi ke masjid sebab fizikal. Saiz masjid yang terlampau besar. Ada. Macam masjid wilayah tuan-tuan. Tuan-tuan nak pergi semayang masjid wilayah. Bukan tak nak, besar sangat. Parking okey. Naik eskalator. Tahan rosak. Panjat tangga. Warga mah daripada tangga nak pergi ke situ. Saya ingat sini sampai Petronas agak. Jauh. Bukannya dekat. Masjid Pahang, masjid negeri. Kita, luas kita 2 ekar. Jadi, jemaah kalau masuk. Semayang di Dewan. Nak pergi tandas. Tandas memang jauh. Berapa kes berlaku jemaah warga mah tercecer tengah jalan. Dia dah tak boleh kontrol. Membesar gitu lah. Memang kami cleaner standby. Semua sebab kita ramai warga mah. Masjid ni saya tengok warga mah kurang bangun. Bagus tu nak makan apa? Masjid lain warga mah mesti sejam bangun lah. Dia bukan boleh tahan. Habis sebab kita tandas tak jauh. Okey lah tak adalah jauh. Sedang ni tak jauh. Setengah masjid ya Allah. Kalau Masjidil Haram tuan-tuan. Pergi tandas tak pergi masjid lah. Baik hotel je lah pergi tandas hotel. Keluar sekian hal dah. Polis tutup jalan ni, keluar jalan ni. Tadi buka, tutup pula lah sini. Membesar begitu je lah. Keluar, turun pula ke bawah. Kan tanah Mekah di bawah. Jadi, kadang faktor tu masjid terlampau besar sangat. Ada juga yang tak dapat datang ke masjid sebab kemudahan. Tak mesra dengan golongan tertentu. Contohnya ibu yang bawa anak-anak. Ayah tak apalah duduk depan. Mak dia dengan anak di belakang. Anak pula tu duduk diam. Jenis upin-ipin. Boy-boy mazhab. Melompat sana, melompat sini. Main belakang. Jadi dia orang jadi malas nak pergi dah.
Sebab dia tak nak anak dia ganggu orang. Kan takkan dia datang seorang anak tinggal di rumah. Jadi, sebab itu masjid sekarang, kenapa ramai warga emas? Sebab warga emas dah tak ada anak kecil lah. Cucu dia sayang dalam telefon. Dia bukan nak jaga pun. Dia sayang je lah. Anak yang muda-muda, anak kecil. Jadi dia tak boleh nak komit datang masjid. Sebab kalau dia bawa, AJK panah atas bawah. Beli bawa anak. Siap ada setengah masjid. Tulis. Soft kanak-kanak di belakang. Tulis. Siap ada tulis. Dilarang bawa kanak-kanak pun ada. Jadi dia orang pun rasa tertekan. Anak kecil-kecil. Beranak tiap-tiap tahun. Menguik anak. Takkan nak pergi masjid. Kecuali ada ceramah macam ni bawa lah. Itu pun berlari daripada tadi. Akhirnya dia orang tersisih lah. Jadi, setengah masjid buatkan tempat riadah kanak-kanak. Jadi, parents sukalah. Bulan puasa, ada setengah masjid jadi pilihan. Sebab memang ada ruangan permainan kanak-kanak. Jadi, mak ayah semayang khusyuk 8 rakaat. Dia geng 08 lah kalau buat anak ni. Mana boleh lama. Anak kita tak daya. Anak dia main dekat ada kawasan dia buat. Macam nursery. Si ada penjaga. Dia bukan kawasan taman buayan gitu tak. Ada petugas. Satu budak, dia kontrol budak. Si ada aktiviti. Menulis jawi, menulis khat. Dia ajar budak-budak. Macam kita pergi shopping komplek kan. Ada tempat letak budak-budak. Dia ada orang jaga. Masjid yang buat benda ni, saya tengok Masjid Bandaraya Kota Kinabalu. Tentu-tentu ada rezeki. Boleh melawat Masjid Bandaraya Kota Kinabalu. Dia memang buat dalam kawasan masjid. Satu kawasan berpagar kunci. Ada jaga. Sebab dia tak nak mak ayah semayang. Nak lari lah. Tak tahu mana colek dia orang. Bagus sangat. Jadi kita seronok datang masjid. Ada masjid, dia buat ruang untuk penyusuan ibu. Benda ni kecil bagi kita. Tapi bagi golongan ibu, penting ada bilik untuk dia nak salin diaper anak, nak tukar. Kalau pergi ke tandas, dia pegang anak dia begini. Mana aku nak letak anak aku ni dalam tandas? Tak ada tempat. Sedangkan R&R pun tandas dia buka, ada taruh baby apa semua. Ataupun OKU, tak datang ke masjid kita, tak mesra. Tempat dia nak naik kursi roda tak ada. Itu masjid kaya-kaya macam Masjid Bukit Damansara, Masjid Omar Al-Khattab. Oh, itu kan ada eskalator. Untuk kursi roda pun ada eskalator. Naik sampai atas. Atas kemampuan kita lah. Dan tempat wuduk untuk OKU pun ada. Dia tolak kursi roda dia. Terus lekat pada badan. Dia pun ambil wuduk. Tak mahal lah. Saya ingat 10,000 jaga. Kalau tuan-tuan nak sedekah, sedekah lah. So pahala dia. Kalau ada yang dapat duit graduiti, pencen, sedekah lah 10,000 tuan-tuan. So pahala. Lagi orang ambil wuduk, lagi tu dapat pahala. Jangan takut orang takkan guna, salah guna. Siapa nak salah guna paip untuk OKU? Bukan nak basuh kereta. Orang wuduk pun. Sebab itu, mesra kanak-kanak ni mustahak. Jadi kadang pun boleh ubah utama lah. Jemaah sendiri tak dapat datang. Kerana faktor kemudahan kita. Kalau dapat kita tukarkan sedikit, insya-Allah makin ramai jemaah kita. Buat yang terakhir. Apa kaedah terbaik untuk kita nak mengajak lebih ramai lagi orang datang ke masjid kita selain daripada program-program pengimarahan yang kita buat sekarang ini. Tahniahlah kita buat karnival ini. Satu daripada untuk kita nak turning point juga kepada setengah orang yang tak jinak sangat dengan masjid ini. Bagi saya selain daripada kuliah-kuliah, jemputan-jemputan, pemimpin-pemimpin masyarakat, termasuklah pemimpin-pemimpin wakil-wakil rakyat, mesti turun padang pergi ke masjid. Sebab masyarakat ni, dia akan tengok pemimpin dia. An-nasu ala dini mulukihim. Rakyat ni, dia ikut jejak langkah pemimpin dia. Kalau seruan kita ni dapat didengar di luar, kepada ahli-ahli yang berhormat, ahli parlimen ke, adun ke, datanglah ke masjid. Bahkan kalau yang berhormat ni datang ke masjid, banyak masalah rakyat boleh selesai. Sebab rakyat datang ke masjid. Habis majlis, time Milo orang ni datang cerita. Jadi, saya ingat 5 penggal dalam tangan lah. InsyaAllah, 5 penggal dapat tu. Ini contoh kan dia tunggang masjid belakang. Tapi jangan yang berhormat masuk masjid. Ceramah itu tak boleh lah. Kita ada peraturan orang politik apa semua kan. Datang mengimarah ke masjid. Sebab orang rakyat ni dia menengok kita. Sebab itu dalam hal ni, kita ambil kesempatan malam ini mengucapkan tahniah kepada Kerajaan Negeri Johor Darul Ta'zim. Negeri Johor baru saja melancarkan satu program yang dipanggil Semarak Subuh.
Yang mana dalam program ini, semua ahli-ahli Dewan Undangan Negeri diwajibkan semayang subuh berjemaah. Khususnya pada hari Jumaat. Dan ini program kerajaan negeri. Kerajaan Johor buatkan peruntukan RM560,000 untuk program semarak subuh ini di 56 kawasan Dewan Undangan Negeri sepanjang tahun 2024. Dan benda ini diumumkan sendiri oleh Menteri Besar Johor, Dato' On Hafiz Razi, semasa membentangkan Belanjawan Johor tahun 2024. Dan adun-adun juga akan diminta bertadabur Al-Quran, baca Quran lepas semayang subuh, sebab Jumaat sana cuti. Jumaat cuti, rakyat ramai datang semayang, dan mereka akan menyantuni para jemaah di masjid dan di surau pada setiap pagi Jumaat dalam kawasan Dewan Undangan Negeri masing-masing. Adapun untuk adun wanita ataupun untuk adun yang bukan beragama Islam, mereka diminta menghantar wakil dari pusat khidmat masyarakat DUN masing-masing. Saya kira ini program yang bagus. Dia aturkan 2,688 program sepanjang 2024 dilaksanakan tahun depan. Bila Yang Berhormat datang, of course lah, pegawai agama daerah, pegawai daerah, imam daerah, pegawai agensi kerajaan daerah, automatik kenalah datang. Takkan YB Exco datang, pengarah jabatan tertentu tak datang. Jadi secara automatik, dia menyebabkan rakyat semayang berjemaah. Ini tahniah kita ucapkan. Selain itu juga, kita ucap tahniah kepada beberapa orang selebriti yang memainkan peranan mempengaruhi maya. Saya panggil pempengaruh ini, influencer ini, yang terdiri daripada selebriti. Kalau boleh kita rakamkan penghargaan pada malam ini, kita ucap tahniah kepada seorang artis ni, saudara Muhammad Alif bin Muhammad Sattar. Alif Sattar, dia telah gerakkan satu kempen program untuk anak muda, dia panggil Geng Subuh Macam Jumaat. Hashtagnya ada. Tuan-tuan boleh tengok. Bagus. Dia ajar orang dalam Instagram ke TikTok ke apa, dia ajar orang datang semayang subuh. Hari esok, jom bersama saya semayang subuh jemaah di masjid saya. Dia rotate lah masjid. Datang, budak-budak muda ni datang. Semayang subuh. Lepas semayang subuh, ajak jogging pula lagi. Oh, jadi sangat manfaat. Dan kita dengar dia ada kemalangan sehari dua ni, kita moga sihat lah mudah-mudahan. Kalau ada di tempat kita, individu tokoh sebegini, saya ingat jariah lah dia masuk surga. Dia buat kempen untuk semayang subuh macam semayang Jumaat. Sebab itulah orang yang dapat jemaah subuh ni, kita gelarkan mereka ni subuh warrior. Memang pendekar subuh betul lah. Tahniah kita ucapkan. Moga-moga apa yang kita bahaskan malam ini memberi manfaat kepada kita bersama. Banyak saya nak terangkan, tetapi kita ada acara lagi selepas pada ni. Tuan-tuan tengok hadiah dah bersusun di hadapan. Kita lepas ni kita semayang isyak. Lepas isyak kan kita ada sikit cabutan. Cabutan ke bagi hadiah? Begitulah, tapi bagi hadiah lah lepas ni. Ada 10 hadiah yang kita nak berikan. Jadi saya kira tak dapatlah nak dipanjang-panjangkan ceramah. Saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan dan juga kehadiran. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga kita bertemu lagi lah pada lain-lain kesempatan. Sebelum kita berpisah, mari kita berdoa. Bersempena dengan kita pun nak menutup tahun ni, nak masuk tahun baru ini. Walaupun benda ni bukan legasi Islam, tapi sebab kita bertambah umur. Kita berdoa yang baik-baik. Moga Allah memberi kejayaan kita pada tahun hadapan insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa lil syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid din wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, elokkanlah amalan kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan, kabulkanlah segala doa kami sama ada dalam urusan agama, dunia ataupun akhirat. Allahumma ma amilna min amalin fi hadhihi sanati ma nahaitana anhu wa lam natub fanas'aluka an nataqabbal minna wa la naqta' raja'ana minka ya karim. Ya Allah, kami mohon ampun mana-mana perbuatan salah kami sepanjang tahun ini yang belum sempat kami bertaubat.
Sesungguhnya kami makhluk yang selalu leka dengan kesibukan dunia. Ya Allah, redalah kepada kami, terimalah segala perbuatan baik kami sepanjang tahun ini dan limpahkanlah kepada kami sebesar-besar pahala. Allahumma wa hadza 'amun jadidun qad aqbala, nas'aluka al-'ismata fihi minasyaitani wa awliya'ihi wal 'auna 'ala hadhihi an-nafs al-ammarati bis-su' wal ishtighala bima yuqarribuna ilaika zulfa ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, tahun baru bakal tiba. Kami berlindung padamu dari pujukan iblis dan bala tenteranya di tahun baru nanti. Kami mengharap pertolonganmu untuk mengawal nafsu kami yang kerap mendorong kami berbuat jahat. Ya Allah, kepadamu kami mohon bimbingan agar segala aktiviti seharian kami semuanya mendekatkan kami kepada rahmatmu. Ya Allah, wahai Tuhan pemilik kemuliaan. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.